Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Nur Alwani Zafira Khairul dalam 15 minit MMTV edisi 7 Februari 2024. Kita mulakan dengan berita utama. Tiada deadline, tunggu masa sesuai, kita akan ke muka pengampunan penuh. Itu kenyataan Peguam bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah yang akan mengemukakan sekali lagi petisyen pengampunan penuh kepada Yang di-Pertuan Agong. Muhammad Syafiee berkata pasukan pembelaan akan berbuat demikian pada masa yang sesuai dan menunggu arahan anak guamnya. Sebelum ini, Urussetia Lembaga Pengampunan Wilayah-Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya, bahagian hal ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri, mengumumkan keputusan hukuman ke atas Najib yang diberikan pengurangan bagi penjara 12 tahun dan denda RM210 juta. Ekoran keputusan itu, denda yang perlu dibayar Najib dikurangkan daripada RM210 juta kepada RM50 juta, manakala tarikh pembebasannya pula disingkatkan pada 23 Ogos 2028. Sementara itu, ditanya kemungkinan Najib keluar penjara lebih awal daripada tarikh ditetapkan, Muhammad Syafiee berkata tidak mustahil perkara tersebut berlaku. Dakwaan bekas Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Abdul Taib Mahmud dilarikan adalah tidak benar kerana keberadaan beliau diketahui ahli keluarganya. Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Hussein berkata, polis menerima beberapa kenyataan yang dilaporkan dalam media sosial dikeluarkan ahli keluarga berkaitan penafian dakwaan Abdul Taib dilarikan. Tambahnya, polis masih menjalankan siasatan berhubung kes tersebut. Beliau berkata demikian dalam sidang akhbar selepas melancarkan Ops Selamat 21 dan perasmian VSP 2.0 Tahun Baharu Cina di Persada Plus hari ini. Terdahulu, Pesuruhanjaya Polis Sarawak Datuk Macha Atta mengesahkan Abdul Taib 87 tahun berada dalam keadaan selamat selepas didakwa dibawa keluar dari sebuah hospital swasta kemari. Katanya Abdul Taib kini berada di kediaman beliau di Kuching, Sarawak bersama isterinya Toh Puan Ragat Kurdi Taib. Pengguna lebuh raya di seluruh negara akan menikmati tol percuma esok dan Jumaat ini sempena sambutan Tahun Baharu Cina pada 10 dan 11 Februari ini. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Al-Azin dan Nantalinggi berkata, semua kelas kenderaan akan menikmati tol percuma bermula 12.01 tengah malam 8 Februari hingga 11.59 malam 9 Februari ini. Katanya, pengecualian itu tidak termasuk Plaza Tol Bangunan Sultan Iskandar, Tambak Johor dan Tanjung Kumpang Lebuh Raya Lingki Kedua di Johor. Beliau turut menjelaskan inisiatif tersebut melibatkan implikasi kewangan sebanyak RM42.99 juta. Justru beliau berharap pengguna lebuh raya akan merancang perjalanan sebaiknya susulan pemberian tol percuma itu. Kementerian Komunikasi dengan kerjasama Jabatan Penerangan akan melancarkan manual etika kewartawanan bulan ini yang bakal memberikan penegasan kepada beberapa aspek termasuk pengesahan sesuatu berita. Menteri berkenaan Fahmi Fazil berkata, pihaknya telah bertemu dengan wakil Jabatan Penerangan semalam dan sudah melakukan sedikit penyelarasan. Beliau berkata manual itu akan memberi penegasan kepada aspek tertentu termasuk pengesahan sesuatu berita dan beberapa fungsi lain. Dalam pada itu, beliau turut mengulas mengenai perkembangan pendaftaran sistem pangkalan data utama padu dalam kalangan warga Kementerian Komunikasi. Fahmi berkata pembabitan yang ditunjukkan amat menggalakkan dan semakin positif berbanding sebelum ini. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklaneka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, cautan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1.
Layari iklaneka.utusan.com.my. Kita kembali lagi. Kes bunuh seorang pelajar lelaki tingkatan 5 membabitkan pegawai kanan polis berpangkat Deputy Superintendent pada Disember lalu akan disebut semula Mac depan. Magistrate S. Punita menetapkan 21 Mac depan untuk sebutan semula kes selepas pihak pendakwaan memohon satu tarikh baharu untuk mendapatkan dokumen sebelum kes dipindahkan ke Mahkamah Tinggi. Terdahulu, Timbalan Pendakwa Raya Afzal Nizam Abdul Aziz memberitahu mahkamah terdapat dokumen-dokumen yang masih belum diperolehi dan pihaknya memerlukan sedikit masa lagi bagi mendapatkan dokumen berkenaan. Dalam prosiding bagi sebutan semula kes hari ini, Muhammad Nazri yang memakai pelitup muka dan baju berpenutup kepala hoodie itu tiba di pekarangan mahkamah dengan tangan bergaris pada pukul 8.20 pagi. Pada 18 Disember lalu di Mahkamah Sama, tertuduh yang sebelum ini bertugas di Ibu Pejabat Polis Kontijen Kedah didakwa telah melakukan bunuh dengan menyebabkan kematian Muhammad Zaharif Afendi Muhammad Zamri 17 tahun. Penyanyi Syiha Zikir kecewa apabila Hasrat ingin menggunakan 200 drone dalam persembahan di pentas anugerah juara lagu ke-38 tidak kesampaian. Katanya, lokasi acara kemuncak kurang sesuai menjadi punca impian tersebut tidak dapat dilaksanakan selain perihal membabitkan keselamatan penonton. Pemenang persembahan terbaik di AJL 37 itu akur dengan setiap keputusan produksi disebabkan enggan merisikokan keselamatan orang lain. Baginya, dia dan pasukan sudah memerah idea untuk meninggalkan kenangan manis pada malam 3 Mac depan, namun perlu merombak semula idea terbabit. Malam kemuncak AJL 38 yang bakal berlangsung di Axiata Arena, Syihab mempertahukan lagu Kalam yang juga sentuhan bersama komposer karya nukilan sendiri bersama komposer Iki Haq, Firdaus Rahman dan Josjif. Kita beralih ke berita luar negara. Celaya di Mexico dinamakan bandar paling berbahaya di dunia pada 2023 dengan catatan hampir 110 kes pembunuhan bagi setiap 100,000 penduduk. Bandar di Mexico itu mempunyai lebih 378,000 penduduk. Berdasarkan senarai diterbitkan laman web pengumpulan data Statista, 6 bandar lain dalam senarai 10 bandar paling berbahaya di dunia terletak di Mexico. Kebanyakan negara yang berada dalam ranking teratas terletak di Amerika Latin. Rantau itu menyaksikan kekerapan keganasan kumpulan penjenayah termasuk pengedaran dadah, penyeludupan senjata api dan pertempuran antara kartel dadah. Pada 2020, Mexico merekodkan lebih 28,000 kes pembunuhan yang dikaitkan dengan jenayah terancang dan terbaru pada Disember tahun lalu, 5 pelajar perubatan Universiti Latin Mexico ditemui mati ditembak di dalam sebuah kenderaan di Celaya. Rangkaian makanan segera terbesar di dunia McDonald's gagal mencapai sasaran jualan untuk suku keempat 2023 didorong oleh sentimen boikot kerana menyangka ia menyokong Israel. Ini merupakan kali pertama McDonald gagal mencapai sasaran jualannya dalam masa hampir 4 tahun berikutan perkembangan lemah dalam division perniagaan antarabangsa. Menurut syarikat tersebut, sebilangan cawangan McDonald termasuk Asia Barat, China dan India, pertumbuhan jualan berada pada angka 0.7% sepanjang tempoh berkenaan jauh di bawah sasaran yang telah ditetapkan. Manakala jualan global keseluruhan pula meningkat kurang daripada 4% bagi tempoh sama, merosot daripada 8.8% yang direkodkan pada suku sebelumnya. Ketua Pegawai Eksekutif McDonald Chris Kamziki berkata perniagaannya di Malaysia, Indonesia dan Perancis turut terjejas dengan impak terbesar dicatatkan di rantau Asia Barat.
Menurut McDonald's, kempen boykot tersebut berpunca daripada tanggapan salah terhadap franchise berkenaan yang berpangkalan di Israel, menyatakan bahawa ia memberikan beribu-ribu makanan percuma kepada rejim Zionis. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Kita teruskan ke segmen halal niaga minggu ini. Brazil World Enterprise menawarkan produk kudapan yang sedap dan murah buat pelanggan. Ditubuhkan sejak Perintah Kawalan Pergerakan pertama, produk Brazil World menggunakan resepi sendiri dalam menghasilkan nancos empingan jagung yang disaluti telur asin secara premium. Keistimewaan nachos salted egg kita adalah salted egg itu sendiri. Di mana salted egg itu kita sediakan khas dan dicampurkan dengan ramuan-ramuan istimewa yang lain dan kita gaulkan sekali dengan nachos kita supaya dia dapat flavor salted egg yang sangat premium. Siapa sangka perniagaan yang hanya bermula di rumah akhirnya mendapat sambutan hangat daripada pelanggan dan mampu bertahan sehingga kini. Buat masa sekarang sudah tentu macam mana kita nak pergi ke dalam market tu sendiri. Brazil sebelum ni tak dikenali. Dan macam mana kita nak bersaing dengan produk-produk yang sedia ada dan produk yang lebih besar. Dan cabaran tu kita akan harungi. Berita seterusnya, pemegang saham terbesar Family Mart Co Limited, Itochu Corporation, akan menamatkan memorandum persefahaman dengan Elbit System yang merupakan sebuah syarikat pertahanan Israel. Family Mart Malaysia dalam kenyataan berkata, keputusan itu dibuat bagi menyokong sokongan kerajaan Jepun terhadap Perintah Makanan Keadilan Antarabangsa baru-baru ini yang mahu tindakan pembunuhan beramai-ramai di Semenanjung Gaza dihentikan. Menurut laporan, anak syarikat kepada Itochu Corporation telah mendatangani MOU dengan Nippon Aircraft Supply dan Elbit System pada Mac 2023 bertujuan mengimport teknologi pertahanan ke Jepun bagi keselamatan negara itu. Family Mart Malaysia berpendirian bahawa tidak akan menyokong keganasan atau pembunuhan dan tidak menyumbang, menderma atau berurusan dengan Israel. Syarikat itu turut menjelaskan bahawa operasi Family Mart Malaysia dikendalikan sepenuhnya oleh syarikat tempatan Mexican Resources Sendian Berhad yang merupakan anak syarikat QL Resources Berhad. Beralih ke berita sukan, tonggak Harimau Malaya Tiangkul dijangka menjadi pemain terbaharu Johor Darul Takzim pada musim ini. Lebih menguatkan perkara itu apabila satu video dimuat naik oleh JDT di laman Instagram mereka yang seolah-olah memberi bayangan bahawa pertahanan berusia 28 tahun itu bakal menyertai skuad Harimau Selatan. Menerusi video itu, terdapat satu momen menunjukkan Swiss penghawa dingin memaparkan tulisan cool berserta nombor 21 dalam video pengumuman rasmi tonggak Harimau Selatan Fernando Forestieri yang akan kembali beraksi dalam saingan bola sepak musim 2024-2025 bersama JDT. Dalam perkembangan sama, pemilik JDT, Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim juga seolah-olah menguatkan kabar angin tersebut selepas meninggalkan komen pada video itu. Pasukan Jordan terus mencipta sejarah apabila mara ke pentas final Piala Asia buat kali pertama selepas menewaskan pasukan pilihan Korea Selatan 2-0 di pusingan separuh akhir awal pagi semalam. Pada aksi tersebut, Jordan yang menduduki ranking ke-87 dan Korea Selatan yang berada di kedudukan 23 dunia dilihat agak seimbang
pada 45 minit pertama. Namun Yazan Al-Naimat berjaya meledak gol pembukaan pada minit ke-53 untuk memastikan skuad kendalian Hussein Amauta itu berada di depan. Penyerang sensasi Montpellier, Musa Altamari memastikan The Chivas selesa di depan apabila meledak gol kedua hasil gerakan cantik untuk menewaskan penjaga gol lawan Jo Hyun Woo pada minit ke-66. Tersentak dengan gol tersebut, Daegu Warriors yang dibimbing oleh Jurgen Klinsmann berusaha untuk bangkit pada penghujung perlawanan, tetapi keputusan 2-0 kekal sehingga whistle penamat. Jordan akan menentang pemenang antara Iran atau tuan rumah yang juga juara bertahan, Qatar, pada aksi final pada Sabtu ini. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok, Khamis 8 Februari 2024. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Nur Alwani Zafira Khairul. Assalamualaikum dan jumpa lagi.